Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam saluran saya, Nur Amirul Azmi, sahabat tani anda. Okey, untuk video kali ini saya nak berkongsi dengan korang semua tentang kokopit ataupun habuk sabut. Sebab bagi saya ini agak perlu jugalah saya berkongsi dengan korang semua tentang kokopit yang macam mana yang sesuai kita tanam dekat dalam polybag ni. Sebab saya tengok ni untuk polybag yang kita buat ni, fertigasi para ni, kita ada ambil beberapa kilang kokopit. Jadinya masa dia orang hantar kita beli tu untuk jadikan sampel pemilihan, ada beberapa kokopit yang saya rasa sepatutnya pihak kilang lah, bagi saya lah, mungkin kesilapan daripada pihak kilang ataupun macam mana, tak sepatutnya dia punya kokopitnya macam itu. Jadi saya akan tunjuk dengan korang semua contoh-contoh kokopit yang ada dalam pasaran dan yang sepatutnya yang kita pilih yang macam mana. Ini saya buat secara untuk dia, yang macam mana yang sepatutnya yang kita pilih. Okey, kalau kita tengok yang kita dah buat pemilihan kokopit lah. Jadi kita ada buat tag, kita ada letak tag dan sebagainya lah, untuk menentukan sabut-sabut yang macam mana kita rasa okey. Sebab kalau kita tengok ada sedikit perbezaan yang ini dengan yang lain-lain ni. Yang lain-lain macam mana kita boleh nampak dia punya perbezaan dia. Jadi saya akan tunjuk pada korang semualah sabut dia yang macam mana yang sepatutnya kita pilih. Okey, dekat sini ada beberapa polybag lah dekat belakang ni. Dalam 4 polybag. Dan yang dekat sini, bahagian-bahagian sini yang ada tag ni, saya akan tunjuk perbezaan antara dua tu. Dan saya akan tunjuk sekejap lagi yang belah sini. Ini sabut lama yang kita dah pakai 6 musim 7 musim dah ni. Jadi macam mana apabila kita pilih sabut yang agak berkualiti dekat situ. Jadi korang boleh tengok perbezaan dia. Okey, yang ini adalah salah satu sabut yang kita dapat daripada mana saya, belah-belah utara lah. Kita minta dia tuan tanah pergi ambil dan dijadikan sampel lah. Jadi kalau korang tengok, ini bagi saya kategori ini masih okey lagi lah. Sebab serat dia tak banyak, lepas tu ni fiber ni, koko fiber ni tak banyak. Dia banyak betul-betul sabut hancur dia tu. Yang ini yang kita nak pakai, yang nak pakai betul tu. Jadi bagi saya okey. Bagi saya okey lah dia punya sabut ni. Jadi kita pegang pun dia rasa kadar gembur dia lebih baik. Sebab kita tahu kokopit dia punya pengaliran udara dia adalah baik, sangat-sangat baik. Lebih kurang dalam kepadatan dia tu lebih kurang dalam 70% je. Maknanya 30% tu pengaliran udara dia lebih baik. Jadi nampak dia ni okey. Ni belah utara ni okey. Belah utara okey. Lepas tu tengok pula yang saya tuan tanah dapat daripada kilang-kilang kat sini, tak silap saya. Aduh, yang ini masa pergi try ambil kat kilang tu, kita tak buka dia punya guni dia. Lepas tu balik baru kita buka dia punya baru kita dapat tengok dia punya kualiti, sabut dia tu. Okey, tengok ni. Aduh, serat banyak. Dia ini sebab dah hujan. Bila dah hujan tu
serat habuk ni jatuh ke bawah, jadi timbul ni masa kita tubuh. Kalau kita ambil yang korek bahagian-bahagian bawah pun kan, nampak banyak serat dia ni, terlalu banyak. Lepas tu dia punya sabutnya terlalu hancur, memang berdebu sangat. Memang terlalu berdebu sangat. Jadi nampak ni aduh, saya pun tak tahulah macam mana kilang tu proses kan. Nampak, aduh, kualitinya memang bagi saya cukup mengecewakan lah. Berapa persen saja dia punya cocoa fiber, cocoa peat yang hancurnya, terlalu sikit. Ni memang murah, harga memang murah, tapi cocoa fiber banyak sangat, terlalu banyak. Okey, kalau kita tengok lagi satu, ni daripada kilang yang sama juga. Daripada kilang yang sama. Ni dah lepas hujan. Kita beli 4 guni tu, kita cuba satu-satu. Kita tengok kalau kita ambil bahagian bawah. Nampak aduh, memang penuh dengan cocoa fiber je. Ini tak tahulah habuk ke apa ke, saya tak pasti. Ini memang sikit sangat dia punya habuk, apa orang panggil, sabut dia lah, cocoa peat dia tu. Kalau kita tengok yang ni lagi satu, tengok lagi satu, nampak, aduh, saya tak tahulah macam mana yang boleh banyak sangat cocoa fiber ni. Padahal sebelum ni saya pernah beli juga dekat kilang yang sama ni. Kalau betul lah kilang tu, okey, cocoa peat dia yang sebelum-sebelum ni. Tapi ni semua banyaknya jenis cocoa fiber yang halus-halus. Dia campur sikit dengan yang kasar kan. Bukan sikit ni, banyak. Jadi yang sabut dia tu yang kita nak tu tak banyak. Kita pun tak tahulah pokoknya boleh hidup dengan sempurna ke tidak. Sebab yang kita nak adalah cocoa peatnya. Saya akan tunjuk yang kita pakai lah. Kita beli. Yang ni memang agak sedikit mahal lah. Sebab pihak kilang terpaksa proses agak rumit sikit lah. Jadi dia minta harga agak sedikit mahal lah. Jadi yang ini yang kita pakai. Kalau tuan-tuan nampak, dia ada juga serat-serat dia, tapi tak banyak. Tak banyak. Tengok. Dia tak banyak. Dia banyak betul-betul yang jenis sabut hancur ni. Serat-serat dia ni tak banyak. Kita minta juga nak serat sikit, tak banyak macam yang tadi. Macam ni yang baru betul. Nampak dia gembur, tanah cantik, dia tak padat. Padahal dah duduk dekat sini dah lama dah. Kita buat flushing kan. Kita buat flushing. Lepas tu nampak cantik, gembur je tanah dia. Jadi ini yang terbaik. Kita tunjuk. Saya tunjuk yang lagi satu pula. Kita ambil random. Okey, tengok ini. Cantik sabut dia, cocoa peat dia memang cantik. Inilah baru betul kita nak jadikan hasil dia yang lebih baik. Nampak gembur, elok, cocoa fiber dia banyak, cocoa peat dia banyak. Jadi ni yang sesuai untuk dijadikan sebagai media tanaman kita. Bila sabut tu banyak, dia punya ni banyak kan, banyak apa semua, baru pegang air dia pun banyak, kadar pegang air dia banyak. Jadi barulah pokok boleh hidup dengan sempurna. Nampak? Tengok
Ni yang kita pilih. Dia agak kasar sedikit dia punya. Dia agak kasar sedikit dia punya kokopit dia. Nampak? Ni. Tapi harga dia agak mahal sikit lah. Agak mahal. Sebab satu guni boleh mencecah lebih kurang dalam RM9.5 macam tu. Satu guni. Tapi puas hati. Kita boleh pakai lama macam ni. Kalau macam ini punya gaya kokopit, kita boleh pakai lama. Kita boleh pakai lama, pokok pun boleh tahan lama. Jadi saya akan tunjukkan yang kokopit lama lah. Yang kita dah pakai lama, dah berapa musim lah. 6 musim, 7 musim tak silap saya. Tapi kita boleh tengok kualiti dia apabila kita pilih sabut yang betul-betul okey. Kita dah pakai 6 musim, 7 musim dah ni. Sebab saya selama saya tanam vertigasi, saya tak pernah saya tukar sabut ni. Tak pernah tukar, nampak? Dia punya gembur dia cantik. Bila kita ubuh EM dia, pokok hidup dia cantik. Dia jadi lama-lama dia punya ni tanah jadi macam kokopit ni jadi macam tanah semai. Cantik je gembur dia. Nampak? Ini asal daripada polybag sebelah kita bawa kat sini kan. Ni nampak lama. Memang cantik, solid. Saya tunjuk dekat sikit. Saya tunjuk lagi satu lah. Okey, tengok ini yang lama. Oh, memang cantik. Nampak kualiti dia. Padahal tadi dah hujan. Dah hujan dia punya kadar air pegang dia pun tak terlalu basah. Tengah hari tadi hujan, nampak tak terlalu basah. Dia bukan halus sangat, dia tak kasar sangat. Sedang-sedang elok. Ni memang kita minta daripada kilang untuk buat macam ni. Tapi agak mahal lah. Satu polybag RM9. Satu polybag RM9. Satu guni lebih kurang dalam RM9. Ini insyaAllah ini orang kita yang buat ni. Sebab senang sikit nak sembang dengan dia kan. Kita nak minta spek tu macam mana. Pak, cantik. Masih boleh guna lagi. Ni silap-silap boleh pakai 10 musim lagi. Kalau macam ni. Kalau tak kiamat lah. Nampak. Lagi satu. Ni kokopit lama. Nampak. Cantik. Kita dah ubuh EM hari tu. Tanah akar-akar terung dah reput kan. Yang lain-lain pun dah reput. Dia jadi gembur. Nampak? Dia gembur. Tak payah kita nak pergi drill ke apa ke. Jadi masa kita tanam tu kita korek-korek sikit dah memang dah gembur dah. Sebab tu pemilihan kokopit ni sangat penting. Sangat penting bagi saya lah. Kalau orang lain saya tak pastilah. Bagi orang lain. Jadi kalau kita tengok ini kokopit baru yang kita order. Kita minta yang sama juga. Serat dia lebih kurang ada sikit, tapi banyak yang kasar. Dia banyak kasar-kasar lagi kan. Macam tu. Ni yang terbaik. Ni kita boleh pakai lama kalau sabut macam ni. Okey, kenapa saya bagi tahu pentingnya pilih kokopit yang betul? Dia punya bagi saya kehancuran dia yang agak tak terlalu kasar dan tak terlalu halus sangat. Jadi macam debu tu. Sebab apa? Sebab kita nak pakai lama. Memang kita beli dengan harga yang agak mahal sikit lah. Sebab nak suruh kilang buat spek yang kita nak tu kan. Sedang-sedang elok je yang kita nak. Sebab selama saya buat vertigasi ni, saya tak pernah buang kokopit ataupun jual kokopit kan. Macam biasa orang buat 3-4 musim dia dah ganti yang baru. Saya tak pernah. Saya kurang, saya top up, kurang, saya top up. Sampailah selama berapa belas tahun saya buat vertigasi ni, tak pernah saya buang benda ni. Ni yang dinamakan kokopit ni. Saya rawat je. Rawat pun tak ada beria-ria sangat lah saya nak buat. Macam saya tunjuk lah, ubuh EM, lepas tu pakai
pakai racun kulat ke, ubur sikit, lepas tu ubur EM, dah settle. Jadi macam tu, tak pernah saya buang lagi. Saya buang, saya jual ke, saya ganti yang baru. Sebab kokopit ni dia tak ada apa nutrien sangat. Jadi yalah, nutrien atau bahan organik dia tak banyak sangat. Jadi untuk serangga duduk ataupun kulat-kulat perosak duduk agak tak berapa sesuai sangat tempat dia. Kalau ada pun mungkin daripada 10 jenis bakteria yang duduk mungkin 4 atau 2 saja. Dia berbanding dengan kita buat dekat tanah. Jadi korang boleh nampak lah kenapa kita guna kokopit ni. Dan lagi satu kan, kalau kita bandingkan dengan yang kita guna macam ni tadi kan, macam ni, saya pun tak tahulah ini apa kan. Kita kena tahu ini secara perhatian mengikut kajian, setiap kilo kokopit yang macam ni, yang jenis hancur ni, setiap kilo, katalah kita ubur letak dalam polybag ni 1 kilo, makna dia boleh mengembang sehingga 6 kali ganda. Dia boleh mengembang 6 kali ganda. Contohnya ini kokopit ni 1 kilo, lepas tu kita boleh letak air kan? Kita boleh letak air ni, dia boleh memegang sehingga 6 liter. 1 kilo kokopit ni boleh pegang hingga 5 hingga 6 liter air. Banyak tu. Banyak. Sebab tu kita nak pilih benda ni. Benda ni kan, yang cari yang agak kasar sikit. Jadi kita tak mau yang jenis macam ni kan. Jenis macam ni, aduh, ada sikit je dia punya apa, dia punya coco fiber dia ni, kokopit dia ni. Yang lain ni semua jenis coco fiber, serat ni. Aduh, bagi saya kalau yang jenis macam ni, saya tak tahulah kadar pertumbuhan dia macam mana. Kalau kita tengok betul-betul, tengok rapat-rapat, saya tak pasti boleh nampak ke tak kan. Kalau yang jenis ni halus sangat dia punya kokopit dia. Ini macam debu, halus. Memang nampak macam ni, dia melekat-lekat kan, dia tak smooth. Dia tak lembut macam yang lain-lain kan. Ini kokopit baru, tak pernah pakai lagi. Kalau kita tengok ni, yang baris ni semua kokopit kita tak pernah pakai lagi. Padahal kalau kita tengok ini kokopit dah 6 musim, 7 musim dah. Nampak? Elok lagi, macam baru. Lembut. Nampak? Dia punya kualiti dia masih terjaga, elok, cantik. Sebab tu kita keluar yang dengan agak modal agak tinggi sikit untuk kokopit ni, tapi kita dapat pakai lama. Okey, jadi itu adalah sedikit perkongsian saya tentang pasal kokopit lah. Sebab mungkin ada orang lain ada dia punya pandangan dia tersendiri lah. Tapi pada saya berkongsi secara am lah. Secara am, kenapa kita perlu pakai kokopit yang agak okey sikit lah. Sebab macam saya cakap tadi, setiap 1 kilo dia boleh menampung sehingga 6 liter air. Banyak tu. Jadi kalau orang yang tanam timun, tanam rock melon, tanam ni, yang ini yang kita perlukan. Kokopit yang jenis macam ni yang kita perlukan. Bukan yang jenis macam tu. Yang jenis macam tu insya-Allah pokok kita boleh lingkup. Sebab dia pegang air tak banyak. Jadi bila kita drip tu, kita drip ke dalam polybag, kokopit dia pegang air tak banyak. Bila pegang air tak banyak, pokok sedut kan. Sementara nak tunggu drip yang kedua tu nanti kan, kita buat yang drip yang kedua tu, air pokok dah sedut habis. Sebab tak cukup, pokok akan jadi mati lah. Jadi terencat ataupun sebagainya, sebab air dah habis. Sementara nak tunggu drip yang seterusnya. Jadi sebab tu pemilihan kokopit ni penting. Bagi saya kokopit ni adalah power bank untuk tanaman. Untuk media tanaman lah, dia sebagai power bank. Itu secara asas tentang
secara ringkas lah tentang Kokopit. Kalau ada apa-apa pertanyaan, insyaAllah korang boleh tanya dekat bahagian ruang komen dan ajukan apa segala pendapat korang ataupun ada idea ataupun pandangan yang lain pada bahagian komen. InsyaAllah kita berkongsi ilmu dengan semua orang. Jadi itulah secara ringkas saya tentang Kokopit. Kalau ada apa-apa ataupun ada salah saya minta maaf lah. Jadi ini sekadar perkongsian saya je lah. InsyaAllah saya akan berjumpa lagi. InsyaAllah saya akan buat video yang seterusnya. Dan kalau korang ada cadangan dan seterusnya, bolehlah bagi pendapat korang dekat bahagian ruang komen. InsyaAllah saya akan buat. Okey, itu sajalah video saya tentang Kokopit. Jadi kalau ada apa-apa, jangan lupa subscribe saya punya YouTube Nur Amirul Nazmi, dan jangan lupa juga follow saya punya Facebook Nur Amirul Nazmi. Jadi kita berjumpa lagi pada video akan datang. Saya Nur Amirul Nazmi, sahabat tani anda. Assalamualaikum.